record. Okay, dah record. Okay, so untuk mengenal pasti arah trend ada basic zone. Okay, contohnya kat sini ada satu kawasan yang terendah. Okay, sini adalah kawasan yang tinggi. Bila price dekat sini, okay, contohnya price kat sini, price datang, turun sini, dia tak mampu pecahkan zone yang bawah ni, dia akan naik macam ni lah. Okay, dia akan naik sama ada dia sideway. Kalau dia pecah trend yang level tertinggi ni ataupun arah harga yang tertinggi, dia akan buat pullback di area sini lah. Orang panggil RBS lah, ataupun dia buat pullback di area sini. Dan sambung naik ke atas lebih kurang macam ni lah. Ini untuk uptrend. Okay, untuk downtrend pula, dia lebih kurang macam ni. Okay, kalau kata dia pecah ke bawah, dia akan retest di area RBS ataupun area resistance di atas. Tapi kalau ikut Sir punya setup, Sir akan sell di area sini lah. Sell di area sini lebih selamat daripada di area RBS ni. Area RBS ni boleh sell. Kita tengok market momentum macam mana lah. Okay, ada tak pattern-pattern macam rally base drop ke dekat area sini, barulah kita boleh sell. Tetapi seeloknya kita sell di area resistance di atas sini. Okay. Sebab tu pips pun SL pun kecil, lepas tu kita punya target profit jauh lah. Okay, boleh pergi sampai 100 pips hingga ke 150 pips. Senang kata atas 100 pips lah. Okay, kalau kata kita sell di area resistance, buy di area support. Okay, kalau kata sideway pula macam ni. Dia abang-abang yang buat nak kenal pasti trend ni bagi tahu apa ni, teori je dulu, kejap lagi masuk dalam market, so orang boleh tengok dengan lebih jelas. Okay, ini adalah market sideway lah. Sekiranya tak ada pecah mana-mana lagi, kita follow je lah dia sideway ke atas dan ke bawah. Ini ada 3 jenis pengenalan trend di dalam basic forex lah. Uptrend, downtrend, sideway. Okay, so delete. Kita tengok dalam market sebenarnya, baru kita nampak lah. Okay, so ini adalah market sebenarnya. Okay, panggil live chart lah. Okay, live chart dekat sini. So dekat sini kita ada level terendah satu kat sini. Area terendah kita tandakan sebagai area support lah ataupun area demand. Okay, dekat sini kita ada area level tertinggi harga semasa. Okay, level tertinggi harga semasa. Dan nampak tak market buat apa? Okay, sideway. Dia main dalam zone ini. Naik zone ini, terus zone. Dan naik balik, turun balik sampai sini. Lepas tu dia break yang atas ni. Nampak dia break ini zone. Okay, level tertinggi kat sini dia pecah. Ada harga pecah. Harga pecah ni dia macam ni Kita tak nak pecah shadow kita mesti nak pecah dengan body. Okay, lepas tu kita nak kena, jangan tunggu H1 pasal H1 ni banyak kali kena tipu Lebih cantik tunggu dekat H4 time frame H4. Tunggu H4 close. Okay, H4 close dah start candle baru, dah nampak clear breakout, kita boleh re-entry di area sini lah. Okay, di area RBS ataupun di area support dekat sini. Sekiranya price tak masuk dekat support sini, kita tengoklah ada tak level-level yang berdekatan di sini. So kita tarik di zone sini. Siap-siap. Okay, sekiranya price masuk balik dalam zone, nampak zone yang dia breakout ni, dia masuk dalam balik zone, dia fly balik 100 pip. Lepas tu sama juga kita tanda lagi pada atas ni. Okay, kita tanda lagi pada atas. Ini adalah level tertinggi dia. Okay, level tertinggi dia. Sekiranya price break, okay, kita kena cari buy sajalah. Kau jangan suka-suka nak pergi masuk sell lah. Bila price dah breakout ke atas ni, kau pergi masuk sell lah. Memang hantar nyawa lah. Okay. So bila ada momentum yang macam ni, kita boleh trade dekat apa? RBS lah. Resistance become support. Okay. Kat sini RBS, kat sini RBS. RBS, kat sini pun RBS. Kita buy dekat tempat dia breakout bila ada momentum yang kuat macam ni lah. Okay. Lagi kita dah profit banyak ni kat sini. Okay. Kat sini buy di sini, buy di area sini, buy di area sini. Okay. Tapi dekat sini kita ada perubahan arah trend. Kat sini kita ada perubahan arah trend. Kat sini price create high yang baru, tapi tak ada level, tak ada price yang mampu pecahkan harga atas ni. Bila price tak mampu pecahkan harga atas ni, sebaliknya price buat apa ni? Okay, higher low. Sini ada higher high. Okay, paling tinggi lah orang panggil higher high. Kat sini higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Kat sini still lagi higher low. Lepas tu dekat sini kita dah create lower high. Lower high, dan kat sini
create lower low. Okey. Lepas tu kat sini create lower high, dan kat sini create lower low. Kat sini ada perubahan trend. So macam mana kita nak kenal pasti perubahan trend? Kita tanda level yang paling bawah ni, kat level low yang paling bawah ni. Okey. Ini adalah level low yang paling bawah ni. Okey. Tengok price break tak dengan body. So price break dengan body dekat kita tanda hujung shadow, nak tahu price tu pecah tak pecah, kita tanda hujung shadow so price pecah dengan body. So bila price pecah dengan body, bermakna kita kena cari peluang sell lah. Okey, dah ada perubahan trend. Lepas tu dekat sini, dekat area sini price dah create apa ni, higher low. Okey, dia tak mampu pecah atas ni, dia create higher low. Okey, dia create higher low. Lepas tu kita tunggu ada price momentum yang pecahkan trend dekat sini lah, pecahkan trend kat sini. So kita dah boleh target untuk sell. Okey, so kita sell di area sini. Kita tanda satu zone dekat sini, tandakan warna merah. Kat sini pun kita tandakan warna merah. Okay, kalau kata kita tunggu kat sini, memang kita tak dapat lah untuk kita sell. Sebab kat sini price respect membuat trend line lah. Kalau kata kita sell di area trend line, kita akan dapat lah. Okay, sebab kita dah create lower high dan create lower high. Lepas tu kat sini kita ada confirmation yang ada trend pecah. Okay, dan begitulah. Okay, kita pun sell di sini. Profit contohnya TP kan dekat sini 100 pip, kita entry di sini kan, dia entry di area trend line ni. Trend line daripada atas ni dikira sebagai resistance lah. Kira sekiranya trend line daripada bawah macam ni dikategorikan sebagai support lah. Trend line ni sama macam support and resistance juga, cuma dia dalam berbentuk line sahaja. Okey, berbentuk line menegak macam ni untuk kita tahulah. Okey, kita pun sell di sini profit 100 pip contohnya TP di sini. Lepas tu kat sini ada confirmation lagi tak? Ada confirmation lagi bang. Price pecah lagi low dekat sini. Okey, low yang terbaru kat sini price pecah lagi. So kita nak sell kat mana? Kat sini ada area apa ni? Area macam base drop lah. Okey, kita boleh sell di sini. Tapi saya tak akan sell di sini lah sebab saya punya style saya akan sell di atas lah, tak sell di sini. So kalau kata tak sell di sini, terlepas entry lah. Okey, siapa yang sell sini dapatlah profit. Okey. So ada dua lah. Entry di area RBS ni ataupun di area kawasan sini kita ada dua. Satu terlepas entry ataupun tertinggal entry. Okey, yang keduanya apa nak cakap tadi? Kalau kita entry di sini kita dapat SL yang kecil dan pips yang jauh lah. So kita ada dua kelemahan lah. Okey, mana-mana teknik trading dalam forex pun memang ada kelemahan dan kekurangan lah. Okey, kelemahan, ada kelebihan dan ada kekurangan. So macam saya punya kelemahan ataupun kekurangan boleh terlepas entry lah sebab saya punya style bukan trade bukan sell di area sini lah, melainkan ada price action yang cantik ke apa baru saya akan share lah. Okey, dekat dalam group, okey, ataupun dalam channel lah. So dekat sini price dah break ke bawah dan pecah lagi zone di area sini. Okey, pecah lagi zone di area sini. Tapi jangan lupa dekat sini ada kawasan apa ni? Support. Okey, ada roadblock lah, orang panggil roadblock. Ada roadblock di area sini. So kita tanda warna hijau. So ada roadblock. So bila ada roadblock yang dekat sini, price low dah break, kita dah tahu nak sell, tapi dekat sini ada lagi satu zone. Dia kena pecah ini zone baru kita boleh klasifikasikan untuk sell. Okey. Sekarang ni dia tak pecah, sebaliknya price membuat apa ni? Ada rejection lah. Ada rejection di sini dan price membuat confirmation di sini untuk price pacak ke atas lah. So kalau kita nak buy di sini agak berisiko. Okey, nak buy di sini agak berisiko. Dia ada dua jenis cara trade ni. Okey, satu kejap aku tunjuk kasih korang. Okey, satu dia area support kat sini. Okey, sekiranya price kita dah nampak price dah buat macam ni, dah create, dah menurun macam ni kan. Okey. So price kuat ni menurun macam ni, lepas tu kita tak pasti yang support ni boleh tolak dia ke atas tidak. So kalau kata price datang ke sini, okey, dia naik balik maksudnya dah ada confirmation lah. Okey, confirmation untuk kita buy lah, tapi kita tak boleh buy di sini. Dia boleh je pecah. So tunggu price datang balik kat sini, dia buat high baru, dia datang lagi sekali, dia tak mampu pecah ni, lepas sebaliknya dia pecahkan zone yang atas ni, barulah kita sell di mana ni? RBS. Okey, kita sell di area sini. Kita sell lah, kita buy di area sini. Okey, ini contoh untuk AUD USD lah. Okey, price dah break, dia datang balik. Kita tunggu dia pecah yang zone atas ni. Ini zone. Okey, kita tunggu dia pecah. Dan sebaliknya price buat apa ni? Bila dia pecah zone, dia retest balik dekat dalam zone ini dan terus fly.
Okay, ini basic SNR saja. Takkanlah benda basic macam ni tak boleh buat. Tinggal korang tak sabar je lah. Tu pasal MC. Bila tak sabar. Okay, so trick ni dia punya game of waiting lah. Kau nak sukses, okay, dalam bidang ni memang kena banyak menunggu lah peluang-peluang yang cantik. So kalau kata nak sell kat sini, agak berisiko. Kita takut support ni dia boleh pecah. So kita tunggulah confirmation. So price ada rejection, price datang kat sini, dah turun balik. Okay, kita tunggu dia break latest high ni. So kat sini ada break. Bila ada break latest high, tunggu jari dia test kat sini balik. Kat dalam zone ni balik, terus apa ni? Fly. So TP kita di area sini 92 p, TP2 kat sini lah 119 p. Okay, samalah begitulah seterusnya hingga Abang Jamil mampus. Market akan buat macam ni je. Okay, break low, cari sell. Break high, cari buy. Itu je, dua benda je. Dia tak naik, turun. Sekejap, bagi saya baca komen. Pakai phone boleh ke tak boleh? Oh, sir, balik kerja dulu, nanti baru tak profit. Tak MC stop. Itu pasal lah. Betul, sir. Saya tak tahu nak entry. Kejap lagi tahulah tempat-tempat entry. Terbaik rekod, boleh ulang-ulang. Nanti saya share kat dalam YouTube lah. Okay. MC depo lagi. Saya banyak tengok chart pattern juga ke? Chart pattern dalam 3 ke 4 pattern je saya ingat. Okay. H1 banyak buat orang MC. Betul tu. Kadang-kadang H1 close bullish, tiba-tiba dia reject balik dekat candle H4. Tanda jarum ke body sir? Tanda dua-dua bang. Kalau untuk breakout tanda jarum, untuk zone tanda body dan jarum. Okay. Lower high. Sir, SNR pekak sir, always win. Boy, buy saya set. Boy saya buy. Kena ambil shadow ke? Ya, kena ambil shadow. Your SNR simple, super. Ya. SNR is simple bro. Make it simple lah. Cakap orang putih aku. Pakai phone jenuh nak tarik trend line. H4 guarantee tak kencing. Biasanya time frame yang besar ni guarantee tak kencing lah. Sama macam gold lah. Okay, sama macam gold. Nanti share lah pasal outlook dekat gold nanti pasal time frame yang besar. Okay, dan benda ni dia akan berulang setiap kali kat dalam market. Benda ni dia akan berulang sama dalam market. Okay, break low, cari sell. Break high, cari buy. Okay, tetapi macam mana korang nak kena pasti benda ala ni? Okay, benda ala ni macam mana korang nak kena pasti? First kali korang mesti ada arah harga. Nak kenal arah harga macam mana? So pergi dekat daily. So kalau kata daily nampak uptrend, dia tak ada pecah lagi mana-mana zone. So kekalkan korang punya decision untuk buy. So nak buy dekat mana? Buy di area support, sell di area resistance. Okay, kalau kata buy di area support. Okay, dan benda ni dia akan berulang sama saja. Okay, sama saja. Okay, break low, cari sell, break high, cari buy. So dekat sini kita ada sideway. Dekat sini kita ada sideway punya market. Okay, kat sini kita ada sideway punya market. Sideway punya market. So banyak kali harga berinteraksi daripada zone sini dan zone bawah sini. Demand green. Okay, ataupun support lah. So price break yang ni. Okay, break yang ni dan kita kena cari buy sepatutnya kan. Okay kan, nampak tak? Price dah pecah ni. Okay, ni nak kena cari buy ni. So nak buy di area sini. Nak buy di area sini, sekiranya kita nak buy kan, contoh nak buy di area sini, agak berisiko lah kalau kata kita nak buy dekat sini. Okay, sebab price dah buat banyak kali retest dekat area sini, lepas tu price buat manipulation. Okay, ini adalah price manipulation kat sini. Okay, price manipulation ataupun fake out. Okay, kalau korang belajar pasal fake out, dekat sini kita ada apa ni? Aku buang sikit benda ni. Fake out. So dekat sini kita ada resistance yang sama baris lah. Okay, sama baris. Ada R1, R2, R3. Okay, so bila ada R1, R2, R3 ni, dia terjadi sama baris. Okay, dia terjadi sama baris, dia akan berlaku fake out lah. Okay, kat sini berlaku fake out. Dan price turun, terus pecah zona ini dan terus junam lah. Okay, kat sini kalau kawan belajar pasal fake out adalah dia mesti ada resistance yang sama baris. Dia lidi dia ni tak panjang, tak kurang, tak ada body yang melekat ke apa, yang terlebih ke apa, tak ada. Dia mesti jadi sama baris macam ni. R1, R2, R3. Sama situasi dia macam GBP NZD. Okay, GBP NZD pun fake out juga. Saya tunjuk korang
Okay, nampak ni. Dia sama baris lagi R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 lah. Lebih kalau nak kena pasti fake out ni macam mana, dia mesti terjadi lebih daripada 2 kali. Okay, sekiranya ada resistance yang sama baris, okay, lebih daripada 2 kali akan berlaku fake out. Okay, nampak ni R1, R2, R3, R4 kat sini berlaku fake out. Dan terus junam. Lepas tu saya ada share lah minggu lepas yang kita nak sell di area zone sini lah. Okay, sekarang price dah turun sampai 292 pips. Okay, siapa yang join kelas minggu lepas dapatlah entry GN. Tapi dekat sini dah TP lah 148 pips dah TP. Ini pun tinggal lot 0.02 saja. Dekat sini dah close lah. 100 pips dah close lah. Close lot-lot yang besar dah close. Okay. So ini pengenaan pasal fake out. Okay, fake out. Macam mana nak kena pasti fake out? Dia terjadi sama baris. Okay, body tak lebih tak kurang dan dia jadi sama baris. Dan dia mesti ada lebih daripada R1, R2, R3. Okay, head and shoulder. Ajar aku buat trade news. Kalau news valid lagi tak se. Kalau time news macam kurang sikit baca fundamental analysis ni, nak baca fundamental analysis berkenaan dengan news, impact ke dalam market orang panggil kurang ilmu sikit lah pasal fundamental. Okay, pasal fundamental memang kurang sikit. Tapi punya teknik analisis memang pure price action, memang pure technical analysis lah, memang 100% dekat dalam chart saja. Tak ada baca apa-apa news ke nak bagi impact junam ke nak bagi impact naik ke, tak ada, memang 100% dekat technical analysis. Okay. Yep. Okay. Ini berkenaan dengan GBP NZD. Lepas tu saya nak ajar korang pasal price action. Okay, price action. Sorry boy kalau esok aku baru join group. Okay, baik. Baik GN ni menjadi FM. Head and shoulder. Okay, so dekat sini yang buat cantik yang kita nak sell di area GBP NZD ni dekat daily, kita dah tanda zone dekat daily tak breakout lagi lah. Okay, dekat daily tak breakout, sebaliknya dekat daily ni dia belanja rejection lah. Okay, ni saya delete je. Okay, kali ini dia belanja rejection lah. Okay, ni time frame daily lah. Biasanya time frame yang besar ni biasanya price akan respect lah dengan time frame yang besar. Okay, dekat sini ada rejection. Daripada lagi panjang lidi daripada atas ni, lagi panjang lidi daripada atas di kawasan support lagi panjang lidi lagi bagus. Okay, untuk price action, siapa yang trade price action menggunakan price action, sekiranya lagi panjang lidi ni dan dia berlaku di arah di zone support atau resistance, lagi panjang lidi lagi bagus. Maksudnya apa ni? Di area sini, aku delete zone ni. Yep. Okay, di area sini ni. Okay, yang lidi ni. Okay, price dah naik sampai ke atas. Okay, price dah tekan sampai ke atas. Sebaliknya price tolak balik, membuat apa ni, pin bar candle untuk ke bawah lah. Okay, maksudnya di area lidi ni ada apa ni? Ada seller pressure. Okay, ada seller tolak harga daripada zone sini. Sekiranya dia berlaku dekat dalam zone sini, okay, dekat dalam tengah-tengah macam ni, benda ni tak valid lah. Dia mesti terjadi dekat area support dan resistance lah. Okay, saya bagi satu teori sikit untuk korang trade price action. Ini price action sangat-sangat berguna sangat-sangat berguna. Okay, sangat-sangat berguna. So kau applykan dekat dalam chart korang, insyaAllah. Dan biasanya kalau korang check daripada time frame daily, dia tak akan menipu kau lah. Okay, dia tak akan menipu kau biasanya. Kalau kata dia berlaku rejection dekat time frame daily ke apa, okay, hari kedua pun kalau kata dia naik balik, dia akan berlaku benda yang sama. Okay, dia akan reject balik untuk turun ke bawah, menandakan kat situ ada seller pressure lah. Okay, so dekat sini saya bagi satu teori. Okay, price break sampai ke atas, break sampai ke atas, tiba-tiba ada lidi yang panjang. Okay, dan benda ni berlaku lebih daripada 2 kali ke kan? Okay, memang menandakan market nak turun lah. Okay, sekiranya benda ni berlaku lebih daripada 2 kali, reject ni memang market ada bagi tahu untuk market membuat penurunan. Okay, sekiranya dia berlaku dekat dalam zone buy, sama juga. Zone buy, tukar tanda hijau. Okay, sekiranya ada lidi macam ni lagi berlaku dekat dalam zone buy,
Okey, zone ini zone support, ini zone atas warna merah ni zone resistance. Sekiranya ada berlaku lidi lagi macam ni, okey, rejection dekat time frame daily, tu dekat time frame daily yang paling cantik lah. Okey, memang dia akan respect. Okey, untuk menandakan market tu turun. Sekiranya benda ni berlaku pula, contohnya dia berlaku pula kat tengah-tengah zone ni. Okey. Berlaku pula kat tengah-tengah zone macam ni. Contohnya. Okey, benda ni tak valid. Sekiranya dia berlaku kat tengah-tengah. Benda ni valid digunakan dekat kawasan resistance ataupun support. Okey, clear tak untuk rejection? Okay, benda ni mesti berlaku dekat kawasan area support dan resistance. Sekiranya dia berlaku tengah-tengah, tak boleh pakai. Kau pakailah teknik apa sekalipun, memang dia tak follow korang punya technical analysis. Tapi dekat GN ni, okay, price masih lagi kuat nak menghantar ke atas. Okay, price masih lagi kuat nak menghantar ke atas untuk kita buy sebab kat sini kita dapat ascending trend lah. Okay, ascending trend. Kita nampak ascending trend kat sini. Price untuk dia breakout level yang atas ni ada kemungkinan besar. Okay, sekiranya dia pecah zone yang bawah, baru kita cari sell. Sekarang ni kita cari buy sahaja bosku dekat GBP NZD. Okay. So pasal basic-basic pengenalan sikit lah. Pasal pengenalan market structure dengan candlestick rejection, korang dah faham sikit tak? Gold pun ada pin bar BM 4 hari lepas tentu TF daily. Betul, Najib Razak. Oi, Perdana Menteri join 2.6B. clear sir, alhamdulillah. Okey, seminggu ni pair apa target? Kejap lagi kita buat market outlook analysis. Okey. Sama juga macam dekat gold. Okey. Dekat gold, time frame weekly, nampak tak weekly buat apa ni? Nampak tak? Berlaku sama kan macam GBP NZD kan. Okay, dekat weekly. Nampak tak ada rejection? Berapa banyak batang ni? Satu batang, dua batang, tiga batang, empat batang, lima batang. 5 minggu lah. Okay, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Okay, minggu keempat ni terus jam. So, rejection banyak daripada atas. Banyak daripada dekat area sini. So, di area zone sini adalah zone apa ni? Okay, adalah area seller pressure lah. Okay, di zone sini ada seller pressure, tekan harga. Price dah tolak sampai ke atas, lepas tu seller tolak lagi turun ke bawah. Price tekan lagi sampai ke atas, seller pressure tolak lagi. So hari ke minggu yang kelima ni price terus tembus. Menandakan hari pertama, hari kedua, ketiga ni cuba ada bagi satu setup sell lah. Kita ada sell di area sini. Betul-betul kita sell. Price jalan terus 200 pip lah. Okay, lepas tu kita dah cabut lah. Siapa-siapa yang ada hold tu dapatlah 700 pip tapi tak ada yang hold lah. Okay, daripada entry yang atas ni. Okay. So kalau kata kita check time frame yang besar ni, trade guna time frame yang besar ni, bagus dia kita tak kena tipu dan kita berani hold kita punya position lah. Kalau kata floating sikit floating ke apa ke, kita percaya dengan kita punya technical analysis, percaya dengan arah harga, kita akan berani hold. So kalau kata siapa yang hold dapatlah dia punya reward. Okay, 600 pip. 600 pip kalau entry 10% dah $600 bang, siapa nak bagi kan? Okay, tapi kita tak expect lah. Biasanya kita dah ambil TP 100 pip, 200 pip untuk gold ni kita dah ambil. Okay, tak expect lah. Cuma kalau kita ni jenis hold punya orang, kita akan hold lah sebab kat sini memang nampak lah market bagi tahu nak tolak harga ke bawah sebab apa? Dah banyak rejection di zone resistance. Okay, lepas tu dekat sini kita ada zone support lah. So kita tunggu dia pecah support ni. So kalau kata kita tengok time frame daily, okay, price kita tengok, kalau kita tengok market keseluruhan ni dekat gold ni, okay, market keseluruhan dekat gold ni, market pun dah bagi tahu untuk downtrend lah. Okay, untuk pecah trend. Cuma dekat sini kita dapatlah buy dekat sini sebab dia pecah sideways dekat sini Dia pecah sideways ni kita ada buy dekat sini, kita buy dekat sini, kita ada main lah atas bawah. Lepas tu kat sini breakout lah. So ada suruh buy lah. Dia kat area sini tapi kena SL. Okay, kena SL. Boom, hit SL. Hari Jumaat itu hari. Okay. So price sekarang ni dekat area support. So dekat area support ni kita nak buat apa bang? Kita market akan buat sideways. Okay, ni expectation sir. Okay, dekat gold ni price akan sideways macam ni. Okay, sideways sampai ke atas balik ke, baru pecah ke bawah dan turun ke bawah lah untuk gold ni. Okay, tapi kita kejap lagi kita buat gold ni.
kita analisis sama cool ni. Sekejap lagi kita tengok. Kita mulalah. Okay, untuk market outlook analysis starting dengan currency lah. Okay, so share sikit. Currency apa korang nak? Saya hold sampai 300 feet. Lepas tu tersilap tekan nak close buy, terclose semua. Ha. Okay. EU Gold GU sir. Okay, kita tengok AUD USD. Nanti kita akan tengok AUD USD. EU US 100. GBP sir. Okay, kejap lagi kita akan tengok AUD USD dulu. Okay, kita akan tengok AUD USD. Okay, akan tengok AUD USD. DXY nampak nak fly ya. Tapi kat sini dia akan respect lah. Mungkin dia akan buat penurunan ke apa, kita tak tahu. So kita tengok dekat AU dulu. Okay, so starting daripada weekly. Okay, time frame weekly. Sebab apa nak tengok weekly? Sebab kita nak hold position yang lama. Okay, tapi dekat weekly bagi tahu apa ni, downtrend lah. Kat sini ada downtrend. Lepas tu ada pula rejection. So bila ada rejection yang macam ni, ada kemungkinan market nak tolak harga ke bawah lah. Okay, untuk AUD USD. Tapi kita precise dulu dekat time frame yang kecil. Okay, kita tanda dulu zone siap-siap. Okay, untuk AUD USD. Kat sini ada area support. Dan di sini kita ada zone breakout. Kat sini kita ada zone breakout. Kita tanda dekat sini. Daily ada tak? Yang tajam. Okay, ada. So aku tanda dulu siap-siap. Kat sini zone breakout. Kat sini ada support. Okay, ini zone lah. So sekarang market bermain di dalam zone ni. Okay, so kita tengok dekat candlestick. Apa candlestick bagi tahu kita? Kita tengok daily, kita tengok weekly. Weekly bagi tahu harga nak pecah ke bawah lah. Okay, weekly bagi tahu harga nak pecah ke bawah. Tapi kalau kita tengok keseluruhan trend, dekat sini ada pattern HNS lah dekat sini yang ada perubahan trend. Tapi dekat sini ada breakout. Okay, dekat sini pun ada breakout. Okay, kemungkinan yang dia turun ni hanyalah untuk retracement saja, untuk disambung naik ke atas. Tapi kita nak buy dekat mana? Okay, kita nak buy dekat mana? Ataupun kita nak sell dekat mana? Sebab dekat weekly bagi tahu untuk sell. Dekat daily nampak lagi untuk buy lah. Kat sini kita ada satu pattern ascending trend lah. Okay, untuk AUD USD. Okay, untuk AUD USD kat sini kita ada satu pattern orang panggil macam flag pattern. So aku tadi siap-siap. So flag pattern macam ni. Okay, dekat weekly pun bagi tahu untuk sell. Okay, price mungkin akan buat macam ni. Macam ni. Okay, flag pattern dan break ke bawah. Lebih kurang macam ni lah. Dan dia akan mencari kawasan support macam ni untuk disambung naik lah. Okay, kita akan tengok zone-zone yang ke bawah. Sebab dekat kita trade ikut time frame besar. Kalau time frame besar bagi tahu apa kita follow tu lah. Okay, kita follow yang itulah. Walaupun kita tengok kat sini boleh buy ni. Sebab kat sekarang ada ascending trend ni, boleh buy ni. Okay, tapi kita tengok kat area sini. Kat sini pun ada breakout. Kat sini ada breakout. Kat sini ada breakout. Okay. So untuk AUD USD, nak sell dia. Okay, walaupun ramai orang cakap mungkin dia orang akan buy sebab kat sini ada area support lah. Kalau kata kita draw zone daripada sini. Sampai bawah ni kita akan nampak support lah dekat area sini ya. Tapi dekat weekly ada lidi panjang nampak lidi ada weekly daripada area sini memang nampak strong momentum untuk sell strong momentum untuk sell. Tapi kita boleh short buy kat sini, kita boleh short buy, kita makan atas bawah tak apa, jadi sikit orang tamak. Jadi sikit orang tamak tak apa, tak salah. sebab ada movement sebab ada movement. Okay, sebab ada movement, ada ataupun ada peluang untuk kita entry. Okay, tapi kita punya yang utamanya adalah sell lah. Sebab time frame weekly ada rejection. Okay, kat sini ada satu trend line.
Okey, sekiranya dia pecah trendline ni, okey, price pecah dengan body trendline barulah kita expect untuk sell. Kalau kata dia masuk balik dalam zone ni, okey, dia masuk balik dalam zone, lepas tu ada berlaku confirmation untuk dia naik. Confirmation ni macam mana nak tengok? Confirmation ni tengok macam ni bang. Okey, saya tunjuk satu contoh confirmation. Okey, sekiranya ini untuk AU Okey, kalau kata dia masuk dalam zone ni, ada confirmation rejection dekat time frame H4 tak payah tengok daily pun tak apa, H4. Okey. Ini confirmation contohnya. Ada lidi panjang macam ni. Okey, berlaku. Okey, ada satu lidi panjang macam ni, lepas tu ada satu lagi candle yang close atas daripada candle sebelah ini. Candle ini candle bullish Okey, sekiranya ada berlaku benda ni, okey, ada satu rejection, ada lidi dalam zone berlaku, lepas tu candle sebelah dia H4 ni kan tutup body yang sebelumnya. Okey. Lebih kurang macam ni. Nampak macam ni confirmation Okey, ada rejection, lepas tu ada candle sebelah dia menutupi candle yang sebelumnya. Okey, kita akan masuk buy. Okey, kita akan masuk buy. Kita akan masuk buy kat sini dan TP kan kita TP kita di area-area sini lah. Okey, dalam 80 pips. Lepas tu dekat sini kita nak sell. Dekat sini kita nak sell. Sebab apa? Dekat weekly bagi tahu untuk kita sell. Weekly ada banyak berlaku banyak rejection. Okey, weekly berlaku banyak rejection. Okay, so minggu depan, okay, kemungkinan price akan membuat rejection di area sini lagi. Sebab kita tengok weekly kat sini, nampak downtrend, strong momentum, bearish momentum. Lepas tu kita kat sini kita ada sebab hari minggu pertama, minggu kedua. So dah 2 minggu lah price rejection dekat dalam zone yang sama. So sekiranya minggu depan dia datang lagi sekali, kita tekan je bang. Tak payah tunggu-tunggu lagi. Kau tekan je. Okay, SL PM aku bagi duit. SL betul cakap. Gurau Assalamualaikum sir, I'm back. PJJ engket. Itu dikira corporation ke sir? Tapi lagi better breakout trendline dan double bottom confirmation just tak pendapat untuk safety sell. Ya betul. Full margin saja. Can you repeat the confirmation for buy or sell? Sure. Okay, untuk confirmation buy kita perlukan candlestick yang macam ni time frame H4 sekiranya dia masuk dalam zone. Okay, ada satu candle bullish keluar macam ni, ada rejection. Ini adalah first confirmation. Okay, first confirmation kita adalah zone. Okay, zone. Okay, untuk kita buy ini adalah zone. Okay, first zone. Okay, ini adalah confirmation sekiranya rejection berlaku kat dalam zone ini, this green zone. Okay, ini adalah first confirmation. Second confirmation kita untuk kita menguat lagi untuk kita buy, tunggu candle sebelah ni. Okay, sekiranya candle sebelah ni menutupi ataupun melebihi shadow yang sebelum candlenya macam ni, ini first shadow, first candle, ini adalah second candle. So second candle ni dia menutupi shadow yang atas ni, maksudnya price dah membuat satu penukaran arah harga lah. Okay, sekiranya benda ini berlaku kat dalam zone ini, kita akan buy lah. Kita akan buy di area sini pun tak ada masalah. Okay, dapat TP-TP sikit-sikit pun tak apa. Sekiranya kita benda ni berlaku dalam candle yang kecil pun tak ada masalah. So kita TP kan dekat sini, area dalam 50 pip pun dah okey dah. Okay, lepas tu sekiranya price masuk dalam zone ini, okay, so kita tanda zone ini siap-siap. Kasih korang nampak. Sini adalah weekly. Kita tanda weekly rejection zone. Okay, weekly rejection zone. So bila sebut pasal weekly adalah zone yang kuat lah. Okay, zone yang kebiasaannya market akan membuat respect lah. Macam yang kita belajar baru kejap tadi lah berkenaan dengan rejection. Okay, untuk AU ni kalau kata dia sampai atas sini, kau tekan je bang. Engkau tekan je. Kau tekan je lay kat atas sini, kita TP kat bawah ni Okay, untuk AUD USD. Okay, so perumpamaan dia lebih kurang macam ni. So delete satu trendline kat sini. So kita nak tahu juga dia boleh sampai mana kalau dia pecah kan. Dia pecah area zone. So kita ada satu area support di sini dan kita ada lagi satu area support di sini. So aku guna line je lah. Okay, tak serabut. So line ni kita tandakan warna hitam. Cantik sikit lah. Hitam ke biru lah. Ke merah? Merah.
Okay, warna merah kita tandakan ini adalah zone support yang seterusnya lah sekiranya price break yang ini ya. Sebab kat sini pun nampak macam flag pattern lah. Lepas tu flag pattern campur dengan weekly punya zone ada rejection. So kalau kata dia sampai atas ni balik, dia memang nak bagi kita duit lah. Dia memang nak bagi kita duit. Okay, so dekat sini kita mungkin boleh short. Okay, nak sell di area sini pun boleh. Okay, di area sini. Okay, sekiranya price tak sampai dari sini, nak sell kat area sini pun boleh. Tapi SL agak besar sikit lah dalam 34 pips, 35 pips lah. Boleh lah 35 pips, 37 pips ni lebih kurang je lah. Okay, kalau kata kita dapat dekat sini, kita punya SL dalam 20 pips lah. 25 pips lebih kurang je. Tak apa, asal ada profit je. Janganlah korang kat sini korang dah tekan cukup-cukup. Okay, bila tak sampai lagi 30 pip, account dah kena close. Jadi kira-kira account korang ada berapa. Contohnya kalau kata nak full margin 100 USD. Okay, contohnya nak full margin 100 USD. Kira lah. Okay, 30 pip. Bersama dengan 100 USD berapa? Kira kat sini abang-abang. Okay, cashback forex calculator. Pair apa tadi kita tengok AUD USD. Okay, contohnya account 100 USD, kalau kata korang guna extra prime ke ataupun broker yang ada bonus, korang akan dapat 150 USD. So contoh 150 USD, SL 30 pip, berapa banyak kita boleh masuk? Kita check dekat sini. 50 sen, 30 pip boleh cover tak? So 50 sen, kita kurangkan 45 sen. 45 sen tak sampai lagi, dalam 47 sen. Okay, kita boleh entry 47 sen bang. Kita boleh layer 47 sen dekat dalam zone ini ya. Okay, zone ini kita boleh layer 47 sen. Okay, daripada zone sini lah. Okay, kita boleh layer 47 sen lah. So kalau kita layer daripada zone sini sampai ke atas ni, kita boleh jimat pips lah. Okay, kalau kita letak sekelopok terus, contoh 47 sen, tak dapat lah kita punya jimat pips tu ataupun SL punya zone. Okay, kalau kata kita layer 47 sen, layer 2 sen, 2 sen, 2 sen, 2 sen, 2 sen sampai ke zone sini, kita boleh selamat lah. Okay, sekiranya price tepat dengan kita punya analisis, tepat dengan kita punya sasaran, okay, respect dengan kita punya technical analysis. So kalau kata price membuat rejection, price boleh drop hingga 78 pips, ataupun kalau kata rezeki boleh dapat 178 pips. Tapi kat sini kita dah tinggi lah, 80 pips. So kalau kata 80 pips, berapa profit kita pula? Kita kira sini 80 pips, berapa profit kita? 47 sen. Kita ada profit 376 USD dengan memodalkan 100 USD, campur kita dengan punya capital ada 476 USD. Siapa nak bagi? Okay, clear tak clear AUD USD abang-abang, akak-akak? Tolong sikit. Okay, TP berapa pips? 80 pips. Clear, suggest. Aduh, engulf ke tu? I rasa tunggu BOT trade line kat FM rasa bagi sampai MC. Goal dah lepas ke? Belum. Goal belum lepas lagi. Baru satu pair AU. Can you repeat the confirmation? Okay. Okay. Nak entry sell, nak entry kat mana sell AU? Allah, dah tanda zone dah tu. Clear. Okay, guna line lah. Okay, guna line kasi korang nampak. Okay, ini adalah weekly punya rejection. Kat sini kita ada flag pattern. Ini adalah zone yang untuk kita sell abang-abang, kakak-kakak. Okay, nampak tak? Ada harga di area sini, kita nak sell di area sini. Okay, kita nak sell di area sini. Lepas tu kat sini pun ada macam flag pattern. Okay. So expectation sir untuk AUD USD ni, okay, price akan buat lebih kurang macam ni. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia masuk lagi zone ni, dia akan boom kita sell di sini dan tipikan di area sini. Kalau kata rezeki, dia akan break lah. Macam ni. Dan mencari zone ini pula. Okay. AUD USD. So kita nak sell di mana? Sell di area sini. Right? Clear ke tak clear? Okay, AUD USD. Clear nampak Kita nak sell di area mana? Di area sini. Weekly rejection nampak time frame weekly, bearish, strong momentum, lepas tu kita ada rejection minggu pertama, minggu kedua. So kalau kata minggu ketiga dia datang lagi dalam zone ni, memang dia hantar nyawa lah, memang kita tekan dia. Okay, memang kita tekan dia. Okay, Jun AUD USD.
Keliak, thank you. Cashback Forex. Sir, apa nama website untuk kira-kira 10 pip cabut lah. Apa 10 pip cabut tak payah trade lah. Pergi jaga lembu baik lah. 10 pip dah trade. 10 pip cabut baik pergi jaga lembu daripada trade. So, apa nama website kira-kira Cashback Forex Calculator. Apa trade 10 pip tarik. Okay, untuk ni AU nampak ni zone weekly ni. Zone weekly ni kita boleh tanda dia. Kalau kata nak selamat sikit lah, takut tertinggal entry lah, kita besarkan sikit zone ni lah daripada sini. So SL dalam 34 pips lah, kita boleh tanda zone daripada sini lah. Okay, untuk okay, nampak zone mana yang kita nak share. Okay, di area sini nampak ni. Aku dah tanda line siap-siap untuk orang. Okay, so TP first kita punya TP dekat area sini. Kakak, abang-abang, di area sini bang. Kata nak selamat di area sini pun boleh, tapi kita tengoklah level latest low di area sini. So kita tanda take profit. Okay, take profit di area sini. Boleh nampak lah. Nanti saya akan share lah mapping ni kat dalam group. Okay, buat kawan-kawan yang tak nampak. USD JP Wasa masuk zone sell balik yang semakin hari tu. Ya, sell balik. Itu hawa boy 10 pip baik kau rompak office broker lagi elok. Hawa betul Okay, so AUD USD dah settle. Okay, AUD USD dah settle. Kita tengok pair lain. Pair apa pula abang-abang, kakak-kakak? Cuba tengok, cuba bagi tahu. Apa pula? NCAT. Okay, GJ kita tengok NCAT dulu. NCAT. Okay, NZD CAD. NZD CAD. NZD CAD. Okay, NZD CAD ni ada satu share mapping lah, okay, ataupun share entry dekat area NZD CAD ni. Entry di area sini betul-betul di area puncak dekat sini. Okay, so far dah running 56 pips lah. Saya ada share dekat area kat dalam group kat sini lah. Ni apa ni? NU. Kat mana? NZD. Okay, kat sini lah. So saya ada share. Allah hilang. Ni kat sini lah. Untuk NZD CAD ni saya ada share kat sini. So far dah jalan. Dah kena 56 pips lah. Dah kena 60 pips lah. Senang cerita dah kena 60 pips lah. Okay, saya ada share kat sini. So price boleh sampai ke mana? Kita tengok dulu. Okay, kita tengok time frame daily. Okay, daily rejection macam ni, kemungkinan price boleh sampai di area bawah sini. Okay, untuk NZD CAD ni, biasanya NZD CAD ni price yang tak respect breakout lah. Sekiranya dia breakout pun dia akan turun balik. Okay, untuk pengalaman trade pair yang ada cat kat belakang ni, NZD Kanada, AUD Kanada, GBP Kanada. Okay, 3 pair yang ada Kanada belakang ni biasanya price tak respect breakout. Okay, sekiranya ada breakout high, okay, kat sini kita nampak ada breakout high, lepas tu price reject balik. Kat sini kita nampak price buat breakout high, latest high kat sini, price reject balik. Okay, sama juga di area sini. Di area sini. Okay, nampak price breakout dekat area sini, breakout dekat area sini, dia boleh turun balik. Dia selama je dia langgar balik. Okay, ini untuk pair NZD Kanada lah. Okay, biasanya price yang tak respect breakout. Okay. So kalau kata dah sampai di area sini, kita dua je lah buy support. Sebab sekarang ni sideways, nampak sideways. Tapi kalau kita tengok weekly, price bagi tahu apa. Okay, dekat weekly pun price bagi tahu yang dia ni nak turun lah. Okay, nak membuat penurunan, mungkin sampai ke area sini tak tahu. Tapi dekat dalam ini zone, okay, ini orang panggil zone pasar malam lah. Okay, zone yang banyak berinteraksi. Zone pasar malam ni macam mana nak kenal pasti dia abang-abang, kakak-kakak? Dalam nak kenal pasti zon pasar malam ni, okey, nak kenal pasti zon pasar malam ni, dia berinteraksi banyak kali, kakak-kakak, abang-abang, kat sini boleh nampak. Okey, price berinteraksi pertama, 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mana lagi? 13, 14, 15, 16. So lebih daripada 25 kali lah dekat time frame weekly lah. Ni time frame besar weekly lah. Belum kira time frame daily lagi. Kalau rasa time frame daily ni dekat 30 kali lah. Dekat dalam zone ni price membuat interaksi. Dia berinteraksi dekat dalam zone ni. So aku tidak ni penat nak melukis ni. Kena delete benda ni satu. Ya.
Okay, so nak kena pasti zon pasar malam, inilah dia zon pasar malam. Okay, zon pasar malam ni price banyak berinteraksi dekat dalam zon ini. Okay. So kalau trade ni macam mana kau nak kena pasti zon kau orang tu boleh pakai ke tak boleh pakai, analisis kau orang tu tepat tak tepat. Kau nak tahu analisis kau orang tu tepat tak tepat, bagus tak bagus. Okay, dekat zon yang kau tanda tu price mesti akan respect. Seolah-olanya sekurang-kurangnya 30 pips lah. Okay, sekurang-kurangnya 30 pips price akan respect kau orang punya zon. Sekiranya zon kau orang tu boleh pakai. Okay, zon kau orang tu zon yang valid. Okay, zon yang tepat. So macam setanda ni, contoh zon setanda ni adalah zon yang tepat lah. Okay, maksudnya price datang ada rejection. Okay, dia respect dekat zon ni. So zon ini adalah zon yang tepat. Sekiranya zon yang tak tepat, dia buat macam mana pula? Contoh kita tengok dekat mana EA tak? EA ni. EA. Okay, EA. Okay, sekiranya zon korang, korang tanda zon, sekiranya price contohnya, contohnya korang sell di area sini lah. Okay, contohnya korang sell di area sini. Okay, contohnya korang sell di sini. Okay, price akan, kalau kata dekat time frame H1 ni, okay, price dah sampai sini, lepas tu price mau buat rejection 10 pips. Okay, 10 pips biasanya trader yang baru masuk, biasanya kalau dia akan sell dekat area sini kan, price dah masuk, price kalau kata dekat time frame H1 dia akan membuat rejection. Okay, kat sini nampak price kat sini, price membuat rejection dalam 10 pips. Lebih kurang dalam 16 pips ke 10 pips macam itulah. Okay, so korang pun claim, okay dah junam 10 pips, dah junam. Padahal baru jalan 10 pips, maksudnya lepas tu dia jalan balik untuk tembak ke atas. Kalau kata dia baru jalan 10 pips, korang dah claim ke apa, zon korang tu zon yang tak boleh pakai. Okay, kau punya valid untuk korang entry tu adalah yang tak boleh pakai. Ini baru price baru datang kat zon, baru reject 10 pips, 5 pips, dah claim harga nak junam ke apa. Itu kepala butuh kepala butuh itu zone semua memang tak boleh pakai. Itu cara trade memang tak boleh pakai. Kalau kau nak tahu zone kau orang tu bagus tak bagus, price mesti respect 30 pip, dia mesti turunnya. Okay, dekat zone tu. Okay, dia kalau kata dia datang balik, dia mesti reject ataupun membuat rejection adalah 30 pips dan ke atas. Itu maksudnya korang penandaan zone korang tu adalah betul. Zone korang tu boleh pakai. Sekiranya price baru reject 10 pip ke 15 pip ke, zone korang tu tak boleh pakai. Okay. Tu untuk scalping boleh lah. Untuk scalping boleh lah. Kalau kata untuk trade yang kau nak tahu direction punya, kalau kata dia 10 pip ke apa, dia dah claim junam, kau butuhkan kepala dia orang lah. Okay. Okay. So baca komen sekejap. Kalau cari 10 pip punya TP, baik kena SL 30. Betul tu. Kalau cari 10 pip punya TP, baik kena SL lagi bagus. Tak apalah, janji biru atas. Tuan Najib minta brief untuk depo, so brief dah masuk dah, sekarang pergi minta Maya dia. 30 kata dalam TFS H4 ke weekly sir. 30 H4 pun boleh bang. Kalau 30 kata time zone H4 pun boleh. Okay, kalau weekly tu, kalau kata weekly tu kita boleh dapat 100 pip bang. Okay, kalau dah guna time frame weekly boleh dapat 100 pip. Marah betul sir ni, TP 10 pip. Betul lah, marah lah. Aku rela MC dari 10 pip. Okay, thank you sir. Macam mana mau makan 10 paling cikai 30 sip. Okay, so kita tengok lagi pair apa tadi, NCAT kita balik kepada NCAT. Jauh pula mengapu. Okay, kita tengok pada NCAT, price dah mau rejection kat sini. Okay, sekiranya price datang balik dekat area dalam zone ni, kita boleh sell balik. Siapa yang tanya NZD Canada tadi tu. Okay, sebab kita memang kita punya arah sekarang adalah sell. Arah kita adalah sell. Sekiranya NZD Canada ni datang balik kat dalam zone ni, kita sell balik lah. Okay, sekiranya price tak masuk dalam zone ini, tak masuk dalam zone ni balik, okay, kita boleh buy di area bawah sini. So setanda siap-siap kasih korang. Siapa yang tanya pasal NZD Canada tadi. Okay, kita ada zone kat sini. Ini jap, setanda zone SSR dulu, significant SSR slash zone pasar malam. Okay, sini adalah zone pasar malam.
sekiranya price masuk dalam zone ni kita boleh sell lagi. So letaklah TP SL atas shadow ni lah. Okey, sekiranya dia masuk dalam zone. Okey, so kita punya TP dekat mana? TP bolehlah cari di low sini satu ataupun di low sini satu. Sekiranya price datang sini, bolehlah TP sini dalam 95 pips, 95 pips. Kalau kata rezeki nak hold lama sampai bawah ni boleh dapatlah 172 pips. Tapi kalau kata dia masuk dalam zone hijau ni balik, kita buy dia. Kita nak buy dia. Okay, kita nak buy dia. Kita mungkin boleh short buy dia. Kat sini pun nampak market sideways ya, sideways. So perumpamaan lebih kurang macam ni. Okay, price turun. Sekarang ni price ada trend zone. Kalau kata dia masuk ni kita buy dia. Kalau kata dia masuk atas ni kita sell dia. Masuk bawah ni kita buy dia. Macam itulah. Okay, sampai dia ada pecah trend macam ni baru kita kena SL lah. Okay, kalau kata kita buy di sini. Sekarang ni dia sideways kita layan je. Layan sahaja sideways dia. Okay, so macam ni lebih kurang. One, kita buy. Kalau kata dia masuk balik kita sell. So macam ni lah. Perumpamaan market untuk NZD Kanada. Okay, kita buy di area sini satu. Kalau kata dia datang zone ni balik, okay kita buy. Kalau dia masuk zone atas ni balik, kita sell. Okay, time frame H4 ni ya. Okay, time frame H4 Okay, nampak tak zone? Tak nampak pasal aku tak tanda line. Aku tanda line. Okay, ini line dia. Clear? NZD Kanada, siapa yang tanya tadi NZD Kanada clear tak clear? Okay, sebab sekarang market sideways. So market sideways ni apa perlu kita buat? Layan je lah sideways dia. Layan je sideways dia. Sampai kita kena SL lah dah. Baru kita cari setup yang dia breakout lah untuk kita buy pula ke sell pula. Sekarang dia sideways kita layan je sampai kita kena SL. Okay, betul tu sir. Dalam forex ada buy and sell. Buy and sell je layan. Okay, so pair apa lagi? Tengok lagi, pair apa lagi? Pair apa lagi? Itulah kecuali Wukong tekan-tekan. Kita tekan-tekan Wukong. Mana tahu kalau warna-warni boleh dapat jackpot lah. UJGU. Clear sir. NZDC. Sir tengok pair Wukong. Okay, kita tengok pair apa GJ ya, GJ ni pair gangster Aku dah tanda 3 minggu, dah 3 minggu aku draw zone ni, nak tunggu dia masuk zone atas ni, tak masuk zone atas ni. Aku nak tekan kat zone atas ni tapi tak masuk lagi. Apa, kita delete balik, kita buat balik daripada awal. Delete balik. DJ saya ada share nak buy dekat area sini. Nak buy area sini ni, buy area sini tapi dia dah mapping tapi tak masuk. Ada tak share dalam grup ni? GBP JPY. Ada tak? Ada, nampak ni. Ni price belum price jalan ni. Saya dah expect lah dia untuk dia ke atas lah daripada zone sini. Tapi mapping tapi tak masuk. Tapi nampak terus. Dah dengar cakap lah. Dah jalan berapa? 147 pips dah. Tapi tak masuk. Dah mapping, dah analisis tapi tak masuk. Pening kepala. Okay, jom kita start balik. Start pada weekly. EA kita kena SL kan last week. EA kena SL. EA yang kena juga pair gangster. Pair Wukong Gold tu sir. Yang SL setup SAM tak? Setup SAM. So punya SL kena Euro USD, GBP CHF dengan Gold. 3 pair yang saya kena SL lah minggu lepas. Okay, yang lain-lain semua biru-biru sahaja. Okay, so untuk GJ. GJ. Okay, kita start pada weekly. Okay, nampak time frame weekly So weekly ni kita nak tahu arah harga. Siapa conteng-conteng tu biasa dia. Okay. Okay. So untuk GJ okay, tengok GJ kejap. Kita fokuskan GJ. Okay, GJ ini adalah weekly zone. Kita tanda weekly zone.
weekly zone. Oh, tak nampak weekly. Okey, baru nampak. Allah, hilang balik. Okey, ini adalah weekly zone. So, weekly zone sekarang ni market momentum kuat untuk naik untuk uptrend. Kuat lagi untuk uptrend, tapi sekarang ni dah ada dekat weekly zone. Okey, weekly zone ni dekat dalam weekly zone ni price kena hantar paling jauh berapa pip ni? 290 pip. 3,000 pips dekat nak 3,000 pip, 2,000 pips okey, price kena hantar dekat sini. Jadi tak mungkin dekat sini tak boleh dapat lah 500 pip. So price dekat sini pun dah pernah hantar sampai 700 pip. Sekarang ni price datang balik. So kalau kata datang balik dekat area zone yang kita boleh sell dia. Okey, tapi kat sini pula ada price action bagi tahu lah. Kat sini ada pin bar punya candle pula dekat sini Okay, ada support. Kita tandakan dulu siap-siap, nanti kita precise dekat time frame yang lebih kecil. Okay, so kita tanda siap-siap dulu. Okay, untuk GJ, GBP JPY, ini adalah zone support. So dah sampai weekly punya zone punya resistance. Tengok monthly jap, tengok monthly kejap monthly pun zone ini keras Ini zone banyak keras 3,000 pips merata, ini zone banyak keras. Okay, so kita pergi daily. Okay, time frame daily. Time frame daily, kita pergi time frame daily. Kita tengok daily kejap. Try tarik line. Okay, satu zone. Itu je. Sell kat sini agak berisiko. Kita tengok zone yang ada interaksi. Ada tak zone yang banyak? Sekarang ni kita nak sell. Okay, tapi dekat time frame weekly ni ada pin bar candle lah. Kemungkinan dia boleh sampai ke atas ni balik baru boleh sell lah. Tapi kita tengok dulu zone-zone yang berdekatan yang kita boleh sell lah. Kita trader tak apa, ambil je risiko. H4 nampak tak? Tengok H4. Tengok H4 kejap. Okey. Okey, kita ada satu zone dekat sini. H4 punya zone. Besar juga zone ni dah. 1, 2, 3. Agak kita besarkan sikit sampai ke sini. Ada lagi yang belakang-belakang ni. Okey, so kita nak sell di area sini, abang-abang, kakak-kakak. Okey. Di area sini kita nak sell dia. So saya tandakan warna apa warna merah nak sell. Okey, sini kita ada satu zone yang kecil. Sekarang kita ada satu weekly zone dan price pun dah respect dekat weekly zone. Sekarang ni price datang balik. Okey, price datang balik. Sekarang ni kat sini kita ada satu zone untuk GJ. Okey, nak sell dekat zone ni agak berisiko. Okey, price boleh dia pecah ke atas. Ini zone agak berisiko kalau kita nak sell kat sini, agak berisiko. Lebih baik kita tunggu di zone atas ni. So kita ada dua kemungkinan. Okey, sama ada dia sampai zone ini dia akan turun, ataupun dia sampai ke zone atas ni baru dia akan turun. So kita ada dua kemungkinan. Kalau kata kita entry di sini agak berisiko. Okey, kalau kata kita entry di sini agak berisiko, zone ini agak berisiko. Okey, sama ada kita terlepas entry ke apa, tapi kalau kata nak entry yang cantik, okey, kita di atas sini. Kita entry atas sini. So zone dia agak besar jugalah kan. 42 pips, 39 pips lah zone ini. Okey, tak apa, bawah 40 pips, 35 pips ke bawah 40 pips lebih kurang lah kita boleh layer untuk jimat zone lah. Kalau kata kau yang jaga margin, boleh layer lah 0.02, 0.03 ke, cukup lah. Kalau kata entry kau 100%, layer lah 0.02, 0.02 setiap jarak 3 pips, layer 0.02 atau 0.05 lah, setiap jarak 2 pips. Jadi kita boleh jimat kita punya zone. Okay, so expectation saya untuk GJ kita nak sell di area sini.
Okay, kita nampak price banyak berinteraksi juga dekat dalam zone ini. Ada satu zone, satu, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kita expectation kita price datang kat sini lagi sekali, kita sell je lah kat area sini. Lepas tu kalau kata kita ada dekat weekly zone, kalau kata kita tarik line pun, dia pun boleh sampai ke trend line di area sini lah. Okay, boleh sampai di area trend di area sini. Okay, sekejap ya. Okay, baik-baik. Encyclopedia, baik-baik. Okay, so di area GJ ni, di area sini kita nak sell di area sini. Kalau kata price masuk dalam area sini, kita nak sell. Okay, so kat sini expectation untuk GJ. Okay, price masuk dalam sini dan kita nak sell. Dia lebih kurang macam ini sahaja, bosku. Okay, GJ, GBP, JBY. Okay, nampak line harga yang kita nak sell kat sini. Lepas tu kat sini kita ada weekly zone. Sekejap, saya tengok weekly zone nak kecilkan sikit lah. Macam besar sangat dia. Kecilkan sikit. Sini adalah weekly zone. Dah touch belum? Okey, dah touch, cantik. Okey, ada touch lah. So dekat sini kita dah nampak. Untuk JJ clear, siapa yang tanya tadi pasal JJ? JJ itu macam R1, R2. JJ itu macam boleh form R1, R2, R3 je. Itulah, ada R1, R2. F4 ke tu. Sir, sorry, tak boleh lama sebab nak tidur. Pening kepala sebab baru habis cucuk vaksin kat bawah jabatan. Apa-apa esok. Okey, baik-baik. Najib Razak, baik-baik. Saya rasa sel atas zon merah. Possible fake out tengah kan. Sir, keluar sel zon hijau, SL zon merah kan. Zon hijau untuk ni. Zon hijau untuk buy, zon merah untuk sell. Saya ada active trade sell dekat zon sir. Cantik. Tu rejection sir yang kita kata dalam 30 pip. Nampak JJ ada inverter HNS. Inverter HNS daripada bawah lah. Okay, inverter HNS dia mesti berlaku dalam area, dekat area support. Okay. Ada ke GCAP please sir? Saya dah 2 minggu hold buy ni. Clear sir. SL mana sir? Zon bawah merah besar ke? So sedap rasa. Okay, kita tengok ada tak nak form R1, R2? Kita tengok dulu dekat JJ ni ada ke nak form R1, R2? Boleh jadi? Boleh jadi? Boleh jadi boleh jadi. Korang tegur sir baru sir perasan kat sini boleh form R1, R2. Okay, R1, R2, R3. Fake up. Setup. Fake up, setup. Tanda warna apa ni? Biru lah, okey. Biru nampak tak? Biru tak nampak lah. Warna hitam lah. Warna hitam lah. Okey, R1, R2, R3. Okey, untuk fake out setup untuk GJ ni, dia masuk dalam zone ni, kita balun dia ya. Untuk abang-abang kakak-kakak GA boleh FM ni. Amboi, terus FM ni. GCAT please dah 2 minggu hold ni. Okey, kejap lagi kita sambung pasal GCAT. Okey, bagi saya rehat 5 minit boleh untuk kita take 5 sama-sama. Kita rest 5 minit boleh? Kawan-kawan, sahabat-sahabat, kakak-kakak, abang-abang. Okey, kita rehat 5 minit. Bagi saya minum air. Korang pun boleh minum air. Okey. So, kok ke isap whip dulu boleh. Lepas tu kejap lagi kita sambung balik. Okey. Layan komen-komen. Kita layan komen sama-sama. Okey, jangan left. Jangan left. Kalau korang left kecil hati ya. Kecil hati. Bila nampak daripada 74 orang ni tiba-tiba kan dah tinggal 30. Sedih penat bercakap. Jangan left. Kita layan lah. Jangan left. Kecil hati Okay, layan dulu. Komen-komen dulu. Daripada mana ke apa. Kenal-kenal dulu dengan kawan-kawan yang lain. Bukan senang. Orang payah Zoom live ni free pula tu. Ayolah. Tu pasal lah free. Okay, layan-layan dulu. Broker apa? Saya pakai Hedges Forex, Extra Prime, CK Market.
Nak conteng tapi ikut tapi takut kena marah. Jangan conteng, jangan conteng. Lagi saya minum air kejap. Hexa Prime dia tukar LP sementara je tu. Sementara je. Nanti dia akan ada balik leverage untuk gold. Dia sementara saja tukar tu. Dia tengah cari LP baru lah. Apa? Liquidity price. Boleh Faris, kejap lagi kita tengok UJ Kejap lagi kita tengok UJ. Korang dah berapa lama trade? Dah berapa lama trade? Pentamoon sekali. Broker MX Shadow tak pernah pakai broker M Shadow. Sebab grab COVID Malaysia nak turun ke naik? Cik jawab. Nurul Aida. Case dekat Malaysia sebab dia naik kan, sebab full margin dekat area support, sebab tu dia naik. Full margin buy dekat area support, sebab tu dia naik. Lain lagu sambil-sambil lain lagu. Allah. Chasing dreams, walk too far, like in 1984. Take my hand, let's get lost, like in 1984. Cold beer and blue nights, the band plays till sunrise. Chasing dreams, walk too far, like in 1984. Take my hand, let's get lost, like in 1984. Cold beer and blue nights, the band plays till sunrise, like in 1984. Too far, like in 1984. Take my hand, let's get lost, like in 1984. Cold beer and blue nights, the band plays till sunrise, like in 1984. In 1984, under the water, see the brightest blue. Up in the sky, there is a star that shines for you. Reminds me of
will take me dancing. Sit by the shore and watch the sun go down. I'm chasing sunset and I'm feeling safe and sound. Remind me of the summer night with you. We were shy, eye to eye. You would take me dancing. You'll take me dancing. Sit by the shore and watch the sun go down. I'm chasing sunset and I'm feeling safe and sound. Remind me of the summer night with you. We were shy, eye to eye. You would take me dancing. You'll take me dancing. Okay guys. Sudah habis minum air, dah habis isap vape. Okay. So jom kita start balik. Okay, kita dah sampai mana tadi? Sampai apa tadi? UJ Ada lagi dah? Ada yang tengah minum air lagi ke? Tengah buat kopi lagi ke? Jom kita tengok UJ JJ clear JJ dah clear kawan-kawan. JJ dah clear. Lepas UJ GA pula. Okey, boleh. Lepas GA clear untuk JJ ni dia masuk zon atas ni, kita taruh dia lah. Okey. Kita taruh dia. Okey, JJ sudah clear. Kita tengok UJ. USD JPY mana? Okey, ini dia USD JPY. Okey, USD JPY ni pun cantik lah. Cantik untuk kita sell lah. Dia masuk dalam zon ni balik, kita sell dia lah. So dah tanda siap-siap lah. So tak payah nak lukis-lukis lah. So korang dah nampak dah. Okay. Sebab saya ada sell di area sini Di area sini dah sell. Tapi dah TP lah. Okay. Second entry pun dah ada buat kat sini. Okay. Lepas tu kalau dia datang balik kali ke berapa ni? 1, 2, kali ketiga lah dia datang ni. Lagi sekali. Kita sell dia lagi sekali. Okay. Boleh nak. UJ. Okay. So untuk USD JPY dekat, sebab kita boleh sell dia lagi dekat, okay, sebab dekat weekly. Okay, dia dah sampai dekat daily punya zone. Dia dah sampai daily punya zone. Okay, mungkin-mungkinan dia form kat sini pun nampak ada boleh macam HNS punya pattern lah. Dekat area weekly ni. Okay, so kita tengok daily pun cantik. Price membuat satu parallel channel breakout. Okay, kalau kata ni adalah parallel channel, price breakout, price masuk balik dalam area zone sini, sell, dia masuk lagi sekali sell. Kalau kata dia masuk lagi sekali, kita sell je lah. Tak payah pening-pening kepala. Kalau kena sell lah. Kalau kata profit, alhamdulillah. Okay, tapi kita dah analisis cantik-cantik, kita dah tahu arah trend, okay, arah market. So kita kalau kata dia datang sekali, kita sell saja. Okay. Olimpik dekat Jepun pun dah habis. Azizul Asniawang menang perak. So perompak market lebih kurang macam ni. Naik, turun. Masuk zona sini lagi, turun ke sini lagi. So kalau kata dia naik sekali, kita sell lagi sekali. Okay. So macam ni lah. Okay, untuk USD JPY. So, tanda sikit, cantikkan zone. Okay, ini adalah zone dia lah. Yes. Okay, untuk USD JPY.
Clear untuk USD JPY. Kalau kata siapa entry dekat dalam zone ni, sell dalam 24 pips lah. Okay, atas daripada shadow ni lah, dalam 30, letaklah 30 pips lah letak sell dalam 30 pips. So TP, dan TP kat mana? TP lah dekat sini bawah ni satu, lepas tu kat bawah ni satu. Okay, sebab kita dah analisis daripada weekly, cuba berani hold position sampai bawah ni lah. Okay, sampai 180 pips ni. Kalau kata tak sampai, dari sini pun boleh 100 pips pun dah memadai lah. Okey, dekat 90 pips ni pun dah memadai lah. Okey, tak payah tamak-tamak. Kalau kata nak hold pun tinggalkan lot bilis-bilis lah, yang lot besar-besar tu tutup, tinggalkanlah lot sikit-sikit untuk kita hold sampai ke bawah sini. Okey, untuk USD JPY. USD JPY. Nampak price action pun bagi tahu cantik untuk dia turun. Kalau kata dia masuk zone ni, sell sajalah, tak payah tunggu confirmation pun tak apa. Okay, sell saja. Kalau kata nak tunggu confirmation tu lagi cantik. Kalau tanpa confirmation, jenis askar punya, jenis rainbow punya, masuk je terus. Okay, kalau dia masuk dalam zone ni, terus masuk je. Okay, untuk USD JPY. EJ, UJ pula, Hextra boleh buka account send kan? Tak boleh, Hextra tak boleh buka account send. Selalu saya letak Excel macam mana? Biasa Excel atas daripada zone. Ini okay. Trade berapa lama baru jadi full time trader? Dekat nak 3 tahun setengah, nak masuk 4 tahun dah. 3 tahun setengah dekat nak masuk 4 tahun. Tahun pertama struggle, tahun kedua pun struggle. Tahun pertama loss 60,000 bukan sekelepuk bukan loss sekelepuk 60,000. Dia sikit bila setotalkan tu 60,000 lah. Loss. Okay, lepas tu tahun yang kedua pun masih lagi struggle, masih lagi depo. Tahun yang ketiga baru start buat duit sikit-sikit lah. Okay, buat duit sikit-sikit. Baru start nak konsisten, baru tahu nak pecah account, apa semua. Macam mana nak gunakan setup untuk kita tekan apa semua. Ada. Okay, yang penting trade tunggu zone lah. Trade mesti kena tunggu zone. Kalau kata price biasa dulu kan, trade kan, sikit kongsi pengalaman kongsi pengalaman sikit. Biasa dulu trade kan, dah tanda zone atas ni dah contohnya lah, dah tanda zone atas, tiba-tiba kita tengok dekat time frame H1 kan, price ini sampai zone ni, kat sini ada satu zone lagi ni. Kat sini tiba-tiba price dah turun. Bila dia turun 12 pip lebih kurang macam ni, dalam hati cakap ini price dah nak turun ni, pun entry kena SL, kena stop loss, baru masuk zone atas ni baru dia turun. So trade ni belajar tunggu zone. Selagi tak sampai zone yang kita nak, jangan masuk apa-apa entry. Kalau kata dia terus turun ke apa, itu lantak P sama dia lah, kira tak ada rezeki lah dekat pair yang kita nak masuk tu. Cari pair lain. Okay, kalau kata nak trade mesti tunggu zone yang kita nak tu baru kita entry. Kalau tak sampai lagi harga tu dekat zone yang kita nak tu, tak payah entry lah. Okay, ini sikit kongsi pengalaman lah. Penat dulu ni, penat kejar harga. Asyik kena stop loss je. Sebab kejar harga ni dah turun ni masuk. Ini dah turun ni masuk. Cara entry berhemah, cara entry berhemah. Kira dekat sini bang, cashback forex calculator ni. Kalau kau nak full margin ke apa, kira kat sini. Kalau kata account kau tu jenis account yang jaga risk, okay, yang jaga jenis yang tak nak MC ke apa kan. Contoh account kau ada 200 USD ke 300 USD kan. So entry lah lot 0.05, 0.03. Bawah 8 sen punya lot lah. Kalau kata account bawah 200 USD kan, bawah 0.07, 0.06, layer lah 0.01 sampai yang 6 kali jadilah 6 sen. So account tu tahan lama, boleh sustain jauh. Ada modal lebih, rasa macam nak full margin punya setup ke apa, nak tekan full margin punya setup ke, barulah pecahkan account, depo dekat account lain untuk kita tekan full margin. So full margin pun ada cara, bukan full margin suka-suka. Full margin contohnya macam yang saya buat tadi lah. Zone ini 20 pip contohnya. Okay, kalau kita entry dekat sini 20 pip, so kita panjanglah sikit, letaklah dalam 25 pips. So 25 pip kita layer lah. Kalau kata account kawan 200 USD, 25 pip boleh masuk berapa, boleh full margin berapa, mungkin 60 sen, mungkin 70 sen, 80 sen. 80 sen boleh layer untuk AUD USD. Sebab apa, SL
25 pips, dia punya zone 25 pips, kita boleh hentak apa ni 80 sen punya lot dekat dalam zone di sini. So zone sini layer lah cukup-cukup. Okey, sekali layer berapa persen? Layer 10 sen, 10 sen, 10 sen, 10 sen sampai cukup 80 sen. Sampai atas ni kalau kata price langgar, MC lah. Kalau kata price respect kita punya zone, kalau kata sampai TP kat bawah ni 170 pips. 170 pips. So dah 70 sen tadi, 80 sen tadi kita dapat 70 pips. Berapa kita boleh dapat? Contohnya dapat apa USD JPY tadi. JPY. Dapat $500. Kalau kata price turun 70 pip, tepat dengan kita punya analisis, dapatlah $500 profit. Sekiranya price respect kita punya zone dengan kita punya technical analisis. Sekiranya price langgar, MC lah kita. 0.01 pun cili padi jelah. Si Yol ni 0.01 tapi dia layer dekat nak 20 sen, 30 sen. 0.01 memang kecil tapi dia tekan nak 10 kali, dia nak 20 kali. Okay, UJ dah settle, kita pergi GBP Canada, USD JPY clear? Kawan-kawan? Kantoi pula. Okay, saya kenal lah, saya punya ni anak-anak buah dalam grup semua saya kenal, secara entry semua saya kenal. Semua saya kenal. Janji bye bye saya sell. Okay, USD JPY clear, kita pergi GBP Canada. Okay, GBP Canada. Okay, saya ada share satu entry dekat sini, kita ada weekly zone. Sebab lepas tu dekat sini kita ada nampak macam sideway lah. Sideway punya market, tapi dekat sini kita nampak ascending trend. Dekat sini ascending trend, price boleh pecah ke atas lah. Okay, untuk naik ke atas tu berkemungkinan besar tu ada, tapi dekat sini kita ada weekly punya zone. Okay, kat sini kita ada weekly punya zone. Lepas tu dekat sini kita ada breakout lah, satu trend line dekat sini breakout. Lepas tu kita ada lower slow break. Tapi dekat sini price dah buat structure baru lah untuk dinaik. Tapi dekat sini banyak pula rejection ni. Rejection daripada bawah banyak, daripada atas pun banyak. Tapi saya ada entry, saya ada share satu entry kat sini lah. Siapa yang hold so far dah 100 pip. Okay, expect dia nak sampai ke sini lah baru dia sambung naik. Tapi dekat sini banyak pula rejection rejection daripada atas bawah. So kat sini saya ada entry lagi satu layer lah. Saya ada entry lagi kat sini. Okay, saya ada entry lagi kat sini. Expectation saya dia boleh turun sampai ke sini lah. Lepas tu baru tengok price saya sampai dia nak pecah, nak naik ke atas lagi. Sebab tengok weekly, tengok daily ada ascending trend lah untuk dia naik ke atas. Tapi kat sini belanja rejection banyak pula. Okay, lepas tu kat sini kita ada weekly punya rejection, daily punya rejection. Kat sini kemungkinan price boleh turun sampai ke sini. Okay, sampai di area support di sini. Okay, untuk GBP Canada. Saya pun ada position sell. Yang tanya saya tu ada position apa? Buy ke sell? Yang tanya saya pasal GBP Canada tu, ada position apa? Sell ke buy? Position buy. Position buy di area sini boleh lah. Okay, kalau kata dia naik sampai atas ni, yang MC lah. Okay, tapi expectation dia sampai ke zone bawah ni. Okay, so delete balik ni jap. Okay, expectation dia mungkin sampai ke zone bawah ni, baru dia buat kenaikan. Okay, sebab kita nampak ada ascending trend lah untuk dia ke uptrend, untuk dia pecah zone ke atas. Dekat low breakout TL tu. Okay. Jadi saya nampak share dekat low breakout TL. Okay, untuk GBP Canada. Okay, saya masih lagi ada sell lagi position kat area sini satu. Lepas tu kat sini saya ada lagi tambah lagi layer kat area sini satu lagi. Expectation dia mungkin sampai zone ni baru dia akan sambung naik lah. Okay, untuk GBP Canada. So expectation pergerakan harga lebih kurang macam ni. Okay, 1, 2, 3. Sampai sini baru dia pacak balik lah. Pacak ke atas balik. Okay, untuk GBP Canada. Okay, saya markkan siap-siap harga untuk kita buy di area sini nantilah. Okay, untuk GBP Canada. Okay, GBP Canada clear? Siapa yang tanya pasal GBP Canada tadi clear? Okay, kata nak buy kita buy di area bawah sini.
Okay. Okay, GBP Kanada. So kat sini pun ada zone banyak berinteraksi juga kat sini. 1, 2, 3, 4, ada 5, ada 6. So expectation dekat trend pun dekat daily pun nampak uptrend kan. Untuk dia pecah. So kita tengok lah. Okay, untuk hari minggu depan kalau kata dia price respect dia sampai ke sini, kita buy di area sini lah 1.73568. Okay. So hope lah insyaAllah lah minggu depan saya nak perform tanpa SL lah. Okay, banyak kali dah banyak kali dah nak perform tanpa SL, tapi ada juga SL sekali dua SL. 2 minggu lepas je saya punya SL ada satu je lah, pair GBP CHF. Minggu ni kita tak nak trade GBP CHF, lantak pi sama dia lah. Minggu ni tak nak trade lah GBP CHF. Okay, untuk GBP AUD buat yang kawan-kawan yang tanya GBP AUD sekejap. Saya tengok GA saya nampak sell. EU saya ambil buy bawah Jumaat payung gold sir. Okey, kejap lagi kita payung gold. Kita tengok GA kejap Kita tengok GA kejap. Kita tengok daripada keseluruhan market. Okey, untuk GA start daripada weekly. So weekly ni nampak price nak fly lah kuat nak fly lah. Okey, daripada weekly punya zone ni price nampak nak fly. Okey, boleh nampak clear clear, price pun dah pecah ini zone. Okey, later zone ni dah pecah. Ini zone dah pecah. So setanda. Okey, ini zone dah pecah. Nampak nak kalau kata nak hold position, boleh hold lama tu adalah buy lah. Okay, untuk GA ni, tapi mungkin kalau kita tengok dekat time frame yang lebih kecil, mungkin boleh nampak short sell ke apa, kita tak tahu, kita tengok lagi. Okay. Kita tengok sikit, sini adalah high yang paling tinggi. Okay, high. Ini high daily. High daily. Sini kita ada zone yang price dah pernah sampai. Okay, kalau kata nak sell agak berisiko jugalah kalau kata nak sell. Kalau kata nak buy pun cantik, buy dekat dalam zone sini lah. Tapi nak tunggu dia sampai ke zone sini dalam 261 pips lagi. So kita tengok dekat time frame H4. Apa H4 bagi tahu? Kita tengok sekejap. Kita tengok zone tepi-tepi ni sikit. Kita tengok check sikit zone tepi-tepi ni. Ada tak support ke apa ke? Kita tengok. Ada, kita tanda je. Sini ada satu support. Resistance. Ada satu resistance. Tengok. Okay, so dekat sini kita ada satu zone. Price nak membuat rejection multiple times di sini. Untuk price tolak ke atas tu berkemungkinan besar ada. Okay, untuk price tolak ke atas tu berkemungkinan besar ada. Okay, sebab kita tengok dekat daripada weekly sampai ke daily masih kuat price nak hantar ke atas lah. Okay, tapi dekat sini tak ada lagi confirmation apa-apa nak masuk sell. Dan buy pun tak ada lagi confirmation apa-apa lagi nak masuk. Sebab kalau kata nak buy dekat area bawah sini. Dekat area bawah sini nak buy. Kalau kata nak sell, nak short sell mungkin boleh lah di sini ke di sini ke kan. Tapi sekarang ni untuk GA bagi saya no trade lah. Okay, untuk GA bagi saya no trade. Sebab sekarang ni weekly memang clear lah, nampak uptrend teruk lah. Weekly memang nampak bullish punya momentum sangat kuat. Okay, daily pun kat sini ada satu engulf, okay, penukaran arah harga, okay, tapi kita tak boleh lupa sebab dekat weekly ni price dah break latest high dekat sini, mungkin kena price boleh pecah ke atas lah. Okay, untuk GBP AUD ni, bagi saya untuk GA ni saya tak ada arah, okay, arah dia adalah buy, tapi nak buy dekat area bawah sini, mungkin dia boleh pecah kalau kata dia break high dekat sini. Okay, the break high sini. Okay, the break latest high kat sini, price boleh lompat ke atas lah, dan pecah ke atas dan sambung perjalanan
untuk dia ke zone sini. Melainkan kalau kata dia sampai zone sini ada rejection, dia sampai zone ini lagi sekali ada rejection selama 2 hari dalam time frame daily, okey. Kalau kata dia masuk sini ada rejection barulah kita decide untuk sell. Untuk sekarang ni tak ada lagi arah, okey, untuk kita masuk sell. Okay, melainkan kita tunggu confirmation structure market ada tak rejection selama 1 hari ataupun 2 hari di area zone sini lah. Okay, setanda zone sini. Ada tak confirmation untuk kita sell, ada tak rejection kat dalam zone sini, baru kita decide untuk sell. Okay, untuk sekarang ni memang market boleh tolak dia ke atas lah untuk GBP AUD. So bagi sekarang ni adalah no trade. Bagi saya adalah no trade. So siapa yang sama dengan saya punya analisis untuk no trade juga, bolehlah. Siapa yang rasa dia ada analisis sendiri, dia punya ada setup dia sendiri, bolehlah, percayalah setup sendiri. Okay, tapi bagi saya no trade bagi saya lah untuk GA, sebab price memang nampak clear untuk dia boleh tolak harga sampai ke atas untuk dia buy lah. Okay, setuju, no trade. Okay, so settle untuk GBP AUD. Okay, untuk GBP AUD no trade. Kalau kata ada confirmation dekat sini selama hari Isnin ataupun hari Selasa, kalau kata ada structure yang buat rejection, nanti saya akan share kat dalam group lah. Okay, saya akan share mapping kat dalam group untuk kita untuk korang masuk. Okay, so kita tengok GU Kita tengok GU. GU. Okay, delete balik sekejap. Okay, start pada weekly. Kita tengok, Allah, salah tekan. Weekly. Price dah trigger weekly punya zone. Kat sini, price dah sampai pun weekly punya zone. Kalau kita tengok monthly, sini adalah monthly punya zone. Okay, monthly punya zone ni, okay, monthly punya zone adalah zone bulan lah. Okay, adalah satu candle ni bersamaan dengan sebulan. So, candle dekat sini price pernah hantar berapa jauh daripada zone sini daripada zone sini. Kita tengok berapa pip pernah price hantar, sebanyak 2,874 pips lah. Jadi tak mungkin zone monthly ini juga price boleh hantar 1,000 pips. InsyaAllah mungkin ada lah dalam tangan. Okay, sebab kita sekarang trade dekat monthly punya zone. So untuk monthly punya zone, kita precise kat taraf yang lebih kecil sikit. Kita bagi weekly. So kita tanda kat sini. Kita nak tahu zone ni adalah zone yang bagus. Weekly, monthly, weekly zone. Okay, kita dah tanda monthly, weekly punya zone. Sekarang ni arah kita adalah sell. Okay, arah kita adalah sell. Pertama sekali sebelum masuk market, tengok weekly, tengok daily, baru precise dekat time frame H4 Kalau kata nak scalping tu bolehlah tengok dekat M15 ke M5 ke untuk scalping tekan-tekan So untuk hold position yang lama, kita tengok daripada weekly atau daily lah, sebab kita boleh dapat tips yang lebih banyak dan harga yang lebih jauh lah apa yang kita nak. So monthly kita dah ada arah, adalah sell arah kita. So kita precise kat time frame yang lebih kecil, time frame daily. Okay, daily kita ada zone apa, kita tengok. Kita tengok. Okay, kat sini kita ada sideway punya market lah. Sini kita ada sideway punya market, dan sideway ni telah di break. Kat sini kita ada satu zone SSR, zone pasar malam. Okay, boleh nampak kat sini price berinteraksi banyak kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, banyak kali zone berinteraksi dekat sini, so ada kemungkinan price boleh turun ke bawah lah. Okay, untuk GA. So nak tengok juga support dekat mana. So kat sini kita ada support. Kita ada support yang kita tandakan warna hijau. Okay, merah sell, hijau buy lah. Itu kau ingat tu je lah chart sir buy. So kita kalau kita tarik sampai belakang ni pun ada support. So tandakan support ni dulu, support
daily. Kawan hitam. Support daily. Okay, so sekarang ni kita dah ada zone. Kita pergi kat time frame H4 pula. Kita tengok dekat H4. Apa H4 bagi tahu? Okay, arah kita adalah sell sekarang ni. Sekarang ni kita tunggu ada tak price ada break tak? Latest low dekat sini. Okay, price pun dah break latest low dekat sini. Okay, price pun dah break latest low dekat sini ya. So ada kemungkinan price akan sambung turun lah. Okay, so sini adalah kawasan roadblock dia. Okay, zone pertama roadblock. Zone kedua punya roadblock. Okay, untuk GBP USD. So kita nak sell kat mana ni? Nak sell kat sini agak berisiko. Nak sell kat bawah ni agak berisiko. Okey, nak sell kat mana? So macam yang saja kita nak sell kat mana? Sell dekat resisten abang-abang, kakak-kakak. Okey. Nak sell kat sini. So ini adalah perumpamaan harga. Okey, price masuk kat sini, turun, naik, turun. Masuk lagi sekali kat sini. Sekarang dia pecah ni zone. Okey, kita tunggu dia masuk balik ini zone. Kita sell dia. Baru kita sell dia. Okay, untuk GBP USD. So kita tunggu ini zone. So setanda line ni siap-siap kasih korang nampak. Okay, kita tunggu dia pull back. Masuk balik dalam zone. Kalau kata dia tak masuk dalam zone, kita tak ada rezeki lah Tak ada rezeki untuk kita masuk. Kalau kata dia masuk balik dalam zone ni, ada rezeki lah untuk kita sell. Okay, untuk GBP USD. GBP USD. So jadi setanda sini. Okey. Siap-siap zone yang kita nak sell. Ini adalah zone yang kita nak sell lah dekat area 140 hingga 1.39. So dalam zone ni yang kita nak sell. Okey, untuk siapa yang tanya pasal GBP USD clear? Saya wholesale GU, mantap. Saya scalping H1. Dia bagi duit kalau itu zone kasih FM. Itu zone hantam saya. Ini zone kita hantam saja. Jangan kasih cana. Okey, sebab price kat sini dah create kat sini pun kita dah ada arah daripada weekly sell. Lepas tu kat sini kita ada momentum create apa ni, lower high lah. Okey, ini ada lower high, kat sini ada lower high. So kat sini ada latest low telah dipecahkan. So latest low dipecahkan, kita tunggu dia pull back masuk atas ni balik, kita balun dia lah. Okey, kita balun dia. Okey, untuk GBP USD. Okey, banyak dah tu sir, pening nanti. Okey, kita last last kita akan tengok gold. Last, lepas tu kita akan tengok gold. Kita akan tengok gold last Okey, last kita akan tengok gold. Kita akan tengok gold Untuk GBP USD kawan-kawan clear kawan-kawan ya. Okey, kawan-kawan clear ya, GBP USD clear. Okey, clear, mantap. Timer jangan lupa sir. Okey, baik-baik. Timer kejap lagi sir. Lepas gold ni sir ajar pasal timer Sir akan bagi timer. Okey, untuk gold. Okey, gold. Pro gold. Okey, structure sini. Okey, kita ada satu support. Ini adalah support weekly, daily, weekly. Okay, so tarik kita zone sampai belakang. Kita ada satu shot. Okay, so kita ada satu daily, weekly. Lepas tu dekat sini kita ada satu resistance. Allah, warna hijau pula. Tukar warna merah. Okay, weekly. Kita ada resistance weekly dekat sini. Lepas tu dekat sini kita ada multiple time candle rejection area di sini. Kita ambil yang berdekatan ni lah. Ni kita tak buang ya. So, proses kat time frame daily. Okay, daily apa beritahu daily ni? Kita cantikkan sikit, kecilkan sikit. Ini dah zone weekly kita. So kita kalau kata nak buy kat sini kalau kata nak buy, boleh nak buy, tunggu price action dia break
nak buy untuk scalping boleh sebab untuk dekat zone sini kita nak scalping buy boleh. Okay. Kalau kata kat sini pun kita dah ada break satu trend line. Okay, ada touch 1, touch 2, touch 3, touch 4. Lepas tu price pecah ke bawah. So price pecah ke bawah. Kalau kata nak buy kat sini boleh, kita tunggu dekat M5. M5. Okay, M5 ni. Kalau kata ni kan ada latest low kan, latest high, latest high. Kat sini kalau kata price pecah ni, ada, okay, pecah ni, lebih kurang price buat macam ni kan. Okay, kalau kata price pecah, dan pecah lagi sekali, kalau kata datang balik kita boleh buy kat sini. Okay, kita boleh buy kat sini. Okay, ada pecah resistance ni dulu lah. Dia pecah kat resistance M5 boleh tengok, tak ada masalah. Okay, dia pecah kat sini, kita boleh buy. Kalau kata dia masuk balik dalam zone ni, kita boleh buy. Okay, kalau kata nak buy sekarang agak berisiko lah. Price boleh je pecah. Okay, tapi utama kita punya plan asal kita sell dia. So nak sell kat mana? Sell dekat sini je kawasan. Okay, kat sini kita nak sell dia. Okay, kalau kata dia masuk sini, kita nak sell dia dari sini. Tapi ni zone RBS, tak mau trade dekat RBS lah. Kita trade dekat resistance dekat atas ni. Yang dia ada resistance ni dekat atas ni. So kita nak sell dia di sini. Okay, ya, di area yang dia buat drop ni ya. Area yang dia buat drop ni kita nak sell dia di sini. Tapi ni adalah NFP trade. Okay, so, kalau kata dia nak sampai ke sini pun makan masa jugalah. Tapi gold ni kadang-kadang dia buat gila, dia boleh pacak je ke atas. Dia boleh cari balik weekly punya zone dekat sini. Okay, dia boleh cari balik weekly punya zone dekat sini untuk dia baru dia sambung turun weekly zone. Okay, nanti saya akan share PP ni. Sekiranya dia pecah zone dekat bawah ni, kita boleh sell lah dekat area resistance become support. Okay, SBR lah, support become resistant kalau dia pecah. Okay, tapi tujuan utama kita nak sell di area sini. So perumpamaan market lebih kurang macam ni. 1, 2, 3, breakout, boom. Sampai sini kita nak sell di sini. Okay, kalau kata dia, mungkin dia akan buat macam ni lah. Dan mencari support di sini. Okay, untuk gold. So untuk gold clear? Untuk gold clear tak clear kawan-kawan? Okay, gold ni bagi saya panjang lah. Tapi sekarang ni kita boleh lah untuk monitor scalping buy dekat M5 lah. Nanti saya akan share lah mapping ni dari masa ke semasa. Untuk gold clear tak? Tanda saya tembak 18 clear cantik macam bunga raya Best one gold. Okay. Okay. Last EU tanda saya nak ambil 1813. Saya dah masuk buy gold, kejap lagi saya payung lot 0401 saya. Sudah masuk buy. Wah, gold Syahdu MC saya dah gold boleh buy ke? Boleh buy Syafiq. Nak buy dekat M5 ni. Confirmation buy kita dekat M5 ni. Okay. Kita boleh short boleh lah sebab sekarang ni kan ada latest high kat sini kan M5 kan. Okay. Dia dah masuk zone. Sekarang ni dah masuk zone. Sekarang ni kita ada latest high kat sini. Okay. So kita tunggu price pecah atas ni. Okay. Price pecah atas ni. Macam ni. Okay. Tunggu dia pecah atas ni. Pecah zone ni. Kalau kata dia pecah zone sini. Dia akan buat macam ni. Lepas tu kalau dia datang balik lagi sekali. Kita buy kat sini. Macam ni cara dia. Okay. Kita tunggu dia pecah ini atas. M5 tengok M5 pun tak ada masalah. Okay. Dia tunggu dia pecah M5 ni. Pecah M5. Lepas tu dia datang balik. Ini zone ni sekali. Kita balun dia. Okay. So setanda zone ni warna lain sikit. Warna biru. Okay. Warna biru okay tak? Okay. Dah tunggu dekat M5. This zone break. Okay. Tunggu dia pull back balik. Sekali baru kita entry di sini lah. Okay. Okay. Ni tanda. Saya dah tanda siap-siap lah zone biru ni. So tunggu this high di break lah. Korang tengok M5 nanti korang akan nampak latest high lah. Okay. Dekat goal ni. Boy sell kita buy. Cantik. Saya sell. Oh, dia buy tugas kau bunuh Titan dulu. Nak trade tu nanti je lah dulu. Last EU. Okay lah, kita tengok EU lah last
Okay, kita tengok EU. EU. Kita ada buy kat sini tapi saya dah klasifikasikan sebagai stop loss lah. Kena SL lah. Okay. So kalau kata nak buy di area zone sini. Okay. Buy di area zone sini yang saya dah tanda ni. Siap-siap ni. Okay. Saya dah tanda zone siap-siap ni. Okay. Dia berkenaan dia boleh sampai. Ada tak kawasan yang valid untuk kita masuk? Nak cantik lagi kat bawah ni lah. Nak selamat kita buy dekat area bawah sini. AU ni. Okay. Dekat daily punya zone ni. Okay. Saya tandakan siap-siap. Okay. So kalau kata nak buy di area kawasan bawah ni. Kalau kata nak buy. Kalau nak buy kat sini agak berisiko lah. Okay. Agak berisiko. Kalau kata nak buy kita nak buy dekat area bawah sini. Untuk Euro USD. Okay. Perumpamaan market macam ni lah. Lebih kurang macam tu lah untuk Euro USD. Tapi EU ni tak payah pandang sangat. Kita tengok dekat sini lah. Pair GJ ni cantik lah bagi saya. Pair GJ ni cantik untuk kita sell minggu depan. Okay. Sebab ada setup yang cantik. Lepas tu dah ada sampai weekly zone. Memang cun lah GJ ni untuk kita sell. Bearish nampak solid kan sir? Yelah, bearish nampak solid. Ada kemungkinan dia boleh pecah itu zone. Ada kemungkinan dia boleh pecah itu zone. FM kasar. Nak FM nak kalau nak FM FM dekat AU. Okay, kalau nak FM nak FM dekat AU, nak sell FM dekat AU. AU ni memang cantik lah. Saya rasa minggu depan saya akan FM dekat AU ni lah. Pasal weekly cantik lah, bearish, strong bearish momentum. Lepas tu dekat sini ada rejection, weeks 1, weeks 2. So saya akan tekan dekat AU ni lah. Kalau dia masuk zone ni balik, saya akan tekan dia dekat AU ni. Dekat AU ni saya akan tekan dia. AU sama mapping lah, saya FM sama lah saya. Nak entry terus atau kena tengok confirmation dulu. Entry terus. Weekly dah bagi tahu dah. Balon terus. Tak payah tunggu-tunggu lagi. Diorang FM, saya layer 0401. Nanti. Okay. So guys, untuk ini saja untuk malam ni. Saya harap sedikit sebanyak bolehlah bantu korang dalam trade untuk minggu depan punya analisis. Saya analisis dah beberapa pair, saya pun dah lupa, mungkin lebih daripada 10 pair saya analisis. So sama-sama lah, insyaAllah kita boleh buat duit sama-sama lah. So ada dekat 80 orang tadi, so tinggal 60 orang sebab kita dah ujung-ujung dah. So thank you guys, siapa yang join saya punya webinar dan market outlook analisis kali ni. Lama sikit lah, kita start daripada pukul 9.40 tadi, ni nak pukul 12 dah. Dekat nak 2 jam lebih lah kita buat market analisis bersama. Okay, so thank you. Semoga murah rezeki. Amin insyaAllah. Thank you sir, thanks a lot. Welcome. Terima kasih, mantap sir. Thank you sir. Sama-sama. Okay, so stay tune. Boleh conteng. Nak conteng boleh conteng. No problem. I love you. Thank you Along, Faris, thank you, sama-sama. Welcome. TikTok sir. Ni saya tengah rekod untuk buat TikTok ni. Thank you. So ini chart minggu depan kita hantam sama dia. Okay, thank you. Thanks, you're welcome. Happy Deepawali, amboi. Terima kasih, sama-sama. TikTok timer timer saya lupa lah pasal timer. Kejap lagi ni lah ajar pasal timer. Saya akan buat video pasal timer sikit lah. Okay, so guys, minggu depan kita akan balun ini chart. Okay, jaga dia. Okay. Saya belanja sikit pasal timer. Contoh-contoh ni kejap tak apalah biar je lah. So timer ni, cara nak install timer,
cara nak install timer kat sini Kat sini first kali pergi file. Okay, first kali pergi file, lepas pergi file, open data folder. Okay, bila dah open data folder, pergi dekat MQL4. Okay, MQL4, lepas tu pergi dekat indicator. Lepas tu ada timer tips kan, copy kat sini lah. Okay, timer tips ni korang paste dekat indicator ni. Okay, paste dekat indicator ni, macam ni kau paste. Lepas tu dah selesai paste, kau pangkar je. Lepas tu pergi dekat sini, indicator ni, tekan kat sini. Tekan refresh lah. Okay, kalau right click boleh refresh. Okay, kat sini tekan refresh. Nanti dia akan keluar timers lah. Okay, bila keluar timers ni, setkan dekat tick W ni, padam. Lepas tu font size ni besarkan ke 15. Lepas tu tekan OK saja. Lepas tu dah settle. Itu saja pasal timer tips. Nanti share dalam group lah. Okay, mana group? Saya bagi pasal timer tips. Okay, timer tips. Okay, ini timer tips lah untuk MT4. Okay, saya dah share kat dalam channel. Nanti boleh ambil Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Thank you guys. Thank you for join. Assalamualaikum. Harap kita boleh buat profit sama-sama Lagu Junam. Terima kasih. Saya belanja lagu Junam satu. Lagu Junam. Mana lagu Junam? Okay. Dengar tak? Okay, sama-sama Remy Rahim. Junam lagi. Siapa beli memang bodoh, memang babi. Junam lagi. Sama-sama guys. Thank you. Memang bodoh, memang babi. Junam lagi. Sampai bila junam lagi. Sampai bila junam lagi. Junam ketu. Okay guys, thank you. Assalamualaikum Maaf, warahmatullahi wabarakatuh. Saya hidup saya punya style. Saya tak ada SL. Makin merah, makin saya layer. Makin merah, makin saya layer. Saya intraday. Tip. Okay guys, thank you. Bye bye. Assalamualaikum.